Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Adapun anak akhirat, yakni orang yang menuntut akan dia kepada kepala modal, mereka itu ini perkara iaitu tawakal dan memutuskan akan hatinya daripada segala gantung, dengan tak kala adalah mereka itu telah menghukumkan dan memberikan haknya, dan hasillah mereka itu akan dia hingga selesai mereka itu bagi ibadat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang ahli akhirat, mereka ini menuntut yang keutamaan, dia ambil yang modal ataupun keutamaan. Jadi yang keutamaan adalah bagi orang yang ingin mengerjakan ibadat kepada Allah, mereka kena berusaha. Ada yang berusaha, yang pertama dia berusaha untuk mendapat yang melepas sekali untuk ibadat sahaja. Dia mencari harta, orang yang bekerja untuk mencari harta. Ada yang pertama yang mendapat untuk yang wajib sahaja. Mereka dapat ada rumah, ada kenderaan, ada kehidupan biasa-biasa, lepas itu ditumpukan amal ibadat. Ini modalnya. Ada orang yang dia mencari lebih daripada itu. Sudah ada untuk makan cukup, untuk kehidupan, rumah sudah cukup, tetapi dia cari yang lebih-lebih lagi. Maka bagi orang yang ahli akhirat, cukup bagi dia itu untuk mengerjakan amal ibadat dengan apa yang ada pada dia. Jadi orang yang ahli akhirat ini, ada pun tentang rezeki yang lebih-lebih itu diserah kepada Allah. Tidak bermakna mereka ini tidak bekerja, tidak bermakna mereka serah kepada Allah, serah saja rezeki kepada Allah Ta'ala Nabi tanpa berusaha, tidak. Tetapi dia berusaha, dia bekerja dan mendapat rezeki, dia menerima apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan dia juga dia dapat menumpukan amal ibadat kepada Allah. Maka dikatakan bahawa iaitu tawakal dia. Tawakal ini menyerah diri kepada Allah, menyerah diri kepada Allah Ta'ala dengan arti kata setelah berusaha. Kecuali bagi orang yang khawas, tawakalnya tanpa usaha, ini orang khawas. Bagi orang awam, dia kena berusaha. Selepas daripada itu, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, dia menerimanya dan dia menyerahnya, dan memutuskan akan hatinya. Dia putuskan hatinya daripada segala gantung, dengan tak kala adalah mereka itu telah menghukumkan dan telah memberikan haknya. Jadi dia memutuskan hatinya pada perkara yang bergantungan dengannya, ataupun perkara yang telah diputuskan, dihukumkan. Jadi apa yang telah dihukumkan itu adalah rezeki, apa yang telah ditetapkan itu adalah rezeki Allah. Maka dia putuskan, dia tak nak fikir banyak-banyak tentang rezeki. Tapi bukan tidak bekerja, tapi maknanya dia telah putuskan, mana yang Allah Ta'ala beri itulah dia terima. Allah Ta'ala beri banyak ini, yang dia tumpu kepada ibadat. Yang jadi kita masalah ini adalah hati kita bergantung dengan perkara-perkara duniawi ataupun berkaitan dengan rezeki sebagai contoh, sehingga kan kita tidak boleh menumpukan amal ibadat kepada Allah. Bila angkat takbir, macam-macam yang kita ingat. Tetapi berbeza dengan orang yang ahli akhirat, dia putus dah hati dia. Apa yang Allah Ta'ala hukumkan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang Allah Ta'ala berikan, tak apalah, banyak mana pun tak apa. Banyak dia bersyukur, sedikit dia bersabar. Lalu dia pun lakukan amal ibadat kepada Allah. Lalu ada apa ni, ada perbualan Syekh Balki bertanya dengan Syekh Junaid, bagaimana penduduk kampung kamu? Penduduk kampung saya ada rezeki, dia itu bersyukur. Ada rezeki, tidak ada rezeki dia bersabar.
Kata Syabaki, serupa dengan anjing kampung saya. Kata dia. Ada dia pun makan. Ada dia diam saja, dia kata. Habis tu penduduk kampung kamu macam mana? Penduduk kampung saya ada rezeki dia bersyukur. Mendapat tidak ada rezeki dia bersabar. Ada rezeki dia bagi korang. Ada rezeki dia bagi korang pula. Baginya adalah bukan itu keutamaan. Keutamaannya adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia putuskan hati dia. Tak apalah, Allah Taala beri banyak mana pun tidak mengapa. Allah Taala beri banyak ke sedikit pun tak apa. Hatinya tidak lagi bergantung kepada dia, dan dia terima apa yang Allah Taala hukumkan ataupun apa yang Allah Taala putuskan pada dia. Maka hinggalah selesai mereka itu bagi ibadat akan Allah, sehinggalah dia ini boleh menumpukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Boleh tutup sikit silau. Boleh. Kalau tahu ni tak apa. Biar silau pun tak apa. Maka dikatakan bahawa dan dapat mereka itu mengelakkan dirinya daripada segala makhluk, dan dapat dia mengelakkan ataupun melarikan dirinya daripada segala makhluk. Maknanya orang yang ahli akhirat ini hatinya tidak bergantung dengan makhluk, dan tidak bergantung dengan apa yang orang cari hari ini seumpama rezeki. Dia terima saja. Dan dia dapat melarikan diri, menjauhkan diri daripada makhluk, dengan arti kata dia dapat melakukan amal ibadat kepada Allah. Kadang-kadang perkara yang menghalang kita amal ibadat adalah makhluk. Sama ada suami kita, sama ada anak kita, sama ada jiran tetangga kita, ataupun orang yang kita kasihi, sehingga akan terhalang kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka jangan jadikan semuanya itu menghalang untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Yang paling penting kita ini dapat menumpukan amal ibadat, dan makhluk ini kita kena jauhkan dia agar kita terselamat daripada dia, daripada maknanya yang melalaikan kita daripada melakukan amal ibadat. Dan berjalanlah ia di dalam bumi. Maka dia berjalan di atas muka bumi. Orang ahli akhirat ini bukan bermakna orang ahli akhirat dia ini siapa tidak bergaul dengan orang, amal ibadat, duduk jauh-jauh, tidak. Dia bergaul, dan dia bergaul juga dengan makhluk, tetapi hatinya tidak ada makhluk. Di dalam hatinya tidak ada makhluk. Maknanya dia bukan mencari pujian manusia, tidak. Sesiapa yang melakukan amal ibadat tapi masih lagi mengharapkan pujian daripada manusia, itu mencari makhluk namanya. Maknanya makhluk masih ada lagi di dalam hatinya. Maknanya dia ini bukan kerana Allah lagi. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala dengan tujuan untuk mendapat kemasyhuran sebagai contoh, ini pun dipanggil mencari makhluk. Orang ahli akhirat di dalam hatinya tidak adalah makhluk ke rezeki pun, dia serah pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala putuskan, itulah dia. Ada ke tidak ada ke, itu serah pada Allah. Yang paling penting dia boleh melakukan amal ibadat kepada Allah. Lalu dia berjalan di atas muka bumi, dan masuk ia di dalam rimba. Rimba ni hutan. Dia pun masuk dalam hutan. Dan juga padang, dan mengambil tempat kediamannya di dalam bukit. Ini di antaranya ada orang yang melarikan diri pada manusia yang lain. Dapat duduk jauh-jauh, duduk dekat bukit-bukit, duduk dekat hutan-hutan, duduk dekat hutan belantara, nak jauhkan diri daripada orang. Dan jurangkan bagi jurangkan jurangkan dan jurangkan. Maka jadilah mereka itu akuya. Alhamdulillah. Tidak perlu akuya ni. Akuya ni bahasa Arab. Daripada perkataan qawiyun. Maknanya hamba-hamba Allah ya Ta'ala yang kuat.
Yang kuat. Kuat apa tu? Kuat ibadat, kuat hatinya bergantung dengan Allah. Ada orang yang kuat ibadat tapi hatinya tidak kuat bergantung dengan Allah. Jadi jadilah dia orang yang kuat hatinya bergantung dengan Allah. Yang orang yang dapat yang kuat hatinya bergantung dengan Allah, yang di dalam hatinya tidak ada makhluk. Tidak terperdaya dengan makhluk, tidak terperdaya dengan dunia. Itu orang yang kuat. Itu yang sebenarnya orang yang kuat. Maknanya sehingga dia bergantung dengan Allah. Syekh Nuruddin dia kata dalam satu kuliah, dia ada seorang tuan guru tidak pernah mengambil hasil daripada kerajaan walau satu sen pun. Maknanya bukan tidak pernah, dia kata selalu ditawar. Apa pemerintah hampir macam kecewa nak bagi kepada dia. Tidak mahu. Dan dia nak buat satu pesantren, nak buat satu pondok. Kemudian nak buat satu pondok, siapa hak nak duit pun tak boleh. Kerja dia apa? Dia kerja munajat dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku, pasir tak ada lagi, batu pun tak ada lagi, sampai pagi besok ada. Orang nak hantar, tak. Aku ada Tuhan. Tidak mahu. Malu aku pada Allah. Dia kerja dia munajat, beribadat kepada Allah, menyampaikan ilmu, ada duit dia guna duit dia, akhirnya dia jadi satu pesantren. Jadi satu pesantren. Ini orang yang kuat tawakalnya kepada Allah. Orang yang kuat tawakalnya kepada Allah, dia tu dekat dengan Allah. Kita ini kadang-kadang lemah. Kita lemah tawakal kita. Kita kata saja, tapi hakikatnya kita masih lagi lemah. Maka dikatakan di sini, mana tak jumpa apa? Dan aku ya Abdullah, jadilah dia hamba Allah Ta'ala yang kuat, dan rijalullah, dan juga lelaki-lelaki Allah. Maknanya ahli-ahli Allah. Orang yang duduk dalam istana dia panggil orang istana, yang duduk dengan Allah dia panggil orang Allah. Maknanya dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang merdeka, dan dia adalah orang yang merdeka, bebas, tidak lagi bergantung dengan makhluk, tidak lagi bergantung dengan dunia. Dan raja-raja pada bumi, hakikatnya raja-raja yang berada di atas muka bumi pada yang sebenarnya, berjalan mereka itu sekira-kira dikehendakinya, dan berhenti mereka itu sekira-kira dikehendakinya, dan menyahaja mereka itu agar pekerjaan yang besar-besar, ilmu dan ibadat seperti barang yang dikehendakinya. Tiada yang menegahkan mereka itu, dan tiada yang mendendengkan akan dia sesuatu. Dan tiap-tiap tempat bagi mereka itu satu jua padanya, dan tiap-tiap zaman pada mereka itu satu. Dan kepada isyarat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beritahu, mereka ini sebenarnya orang yang dekat dengan Allah, maka dipanggil orang yang kuat. Orang yang kuat bergantung dengan Allah. Dan dimaksud juga mereka juga orang yang dipanggil rijalullah, lelaki-lelaki Allah. Dan mereka juga dikirakan orang yang merdeka, orang yang sudah tidak ada bergantung lagi dengan sedikit pun dengan makhluk ataupun dengan dunia. Dan mereka lah juga dikatakan oleh raja-raja. Dan mereka berjalan ikut apa yang mereka kehendaki, dan mereka berhenti mengikut apa yang mereka kehendaki, dan mereka sudah tidak takut apa-apa, hanya berserah ataupun bergantung kepada Allah Ta'ala. Pada mereka cari ilmu ibadat, rezeki mereka serah pada Allah, dan sedikit pun tidak bergantung dengan makhluk. Ini adalah ahli akhirat. Maka dia kata, barang yang dikehendaki tiada yang menegahkan mereka itu, dan tiada yang mendendengkan akan dia sesuatu. Kalau dia nak buat sesuatu, maka tidak ada yang dapat menghalang dia, hanya dia serah kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan dia kata, tiap-tiap tempat bagi mereka itu satu juga. Maknanya di mana saja mereka berada, mereka tetap bertakwa kepada Allah. Hanya satu dia bergantung, tidak bergantung kepada yang lain. Ini hanya bergantung kepada Allah. Dan setiap zaman mereka itu pun satu juga. Duduk di setiap bila masa-masa mana, hanya Allah Ta'ala yang dia pegang. Dan kepada isyarat dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man asarrahu ayyakuna akramun nas falyattaqillaha ta'ala wa man asarrahu ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah wa man asarrahu ayyakuna aghnan nas falyakum bima fi yadillah aw saku bima fi yadihi. Betul kita raya tak bagi. Man asarrahu ayyakuna akramun nas falyattaqillah ta'ala wa man asarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah wa man asarrahu ayyakuna aghnan nasi falyakum bima fi yadillahi aw saku bima fi yadihi. Barang siapa menyukakan akan dia bahawa adalah ia terlebih mulia pada mulia manusia. Sesiapa yang ingin mendapat kedudukan yang mulia di sisi manusia, bukan lebih pada orang dia tak. Maknanya pada Allah Ta'ala di kalangan manusia dia yang paling mulia. Itu yang kita kendaki pada di sisi Allah, bukan di kalangan manusia. Kadang-kadang di kalangan manusia kita merasakan diri kita mulia, tapi hakikatnya tidak mulia. Itu yang kita bimbang. Dan ramai orang-orang yang tidak mulia, seperti Uwais Al-Qarni, bukan orang mulia di kalangan penduduk kampung dia, penduduk bumi pun tidak pernah memuliakan dia. Tetapi Nabi mengatakan dia adalah sebaik-baik tabi'in. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab berdiri di pada Arafah ketika itu, dia bertanya, siapakah orang yang berasal daripada kampung Qarni? Lalu orang pun berkumpul orang kampung dia. Okey, dalam penduduk kampung Qarni ini siapakah yang bernama Uwais? Uwais. Bila sebut nama Uwais, sahabat orang-orang jadi pelik. Kenapa sebut nama orang tu? Setahu saya orang Uwais dalam kampung ini, kampung Qarni, Uwais Qarni ini bukanlah orang yang mulia, orang yang tidak ada sebutan nama. Orang yang sehingga kan orang Uwais Qarni ini siapa orang kata dia macam orang gila. Orang tidak pernah ambil hirau, tetapi Nabi mengatakan dia adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik tabi'in, dan disuruh Rasulullah beritahu pada Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa dia, kamu minta dia biar dia doa pada kamu, sebab dia ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita nak bukan mulia di kalangan manusia, tak apa. Orang tidak muliakan kita pun tak apa. Dan kita sebenarnya dilarang menyuruh orang muliakan kita. Yang paling penting kita nak kita mulia di sisi Allah. Maka siapa yang inginkan kemuliaan dia di kalangan manusia di sisi Allah Ta'ala, maka takutlah olehmu akan Allah Ta'ala. Maka hendaklah kamu takut kepada Allah. Mestilah kamu bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa dengan arti kata menuruti segala perintah Allah. Segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan juga dengan arti kata bergantung dia hanya kepada Allah. Maka ini orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa menyukakan dia bahawa adalah ia terlebih kuat manusia, kuat di situlah kuat keyakinan pada Allah. Maknanya siapa yang inginkan bahawa dia ini menjadi orang yang kuat di kalangan manusia, kuat itu adalah kuat yakinnya kepada Allah Ta'ala. Kita hari ini kuat yakin kepada Allah. Kita hari ini kuat yakin kepada Allah. Fisik kena ada keyakinan kepada Allah. Maka dikatakan sesiapa yang ingin ia ini merasa kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah ia berserah dirinya atas Allah Ta'ala. Maka hendaklah dia serahkan diri kepada Allah. Maka kata Abu Bakar Al-Waraq, yakin ini ada 3. Satu, yakin dengan sebab khabar. Yakin khabar ni dengan sebab orang beritahu. Dengan sebab perkhabaran, orang beritahu, yakin selalu. Kalau Nabi, apa yang Nabi kata wajib yakin. Siapa yang tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, maka boleh membawa kepada kufur. Mesti yakin apa yang dikatakan oleh Nabi. Tapi kalau orang macam kita beritahu, belum tentu lagi kita boleh yakin. Ada boleh yakin, ada yang tidak boleh yakin. Betul ke dia kata ni, wasa-wasa tak yakin lagi. Maknanya
Maka katanya yang pertama yakin khabar. Ada orang yang dengan pengkhabaran daripada Allah, turun ayat Quran tu yakin, dia para sahabat. Turun ayat Quran, lalu yakin. Yakin dia mengenai apa yang dikatakan. Yang kedua, dia panggil yakin dilalah, yakin dengan sebab dalil. Orang kafir kadang dia yakin dengan Nabi. Dia yakin dengan Nabi setelah Nabi menunjukkan mujizat kepadanya. Yakin, ada orang yakin setelah Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan Allah, lalulah dia baru yakin kepada Allah. Nampak gebur bumi bawa setakut. Berlakunya, kata sahabat saya, pernah berlaku di satu ketika negara Mesir berlaku gebur bumi. Jadi gempa bumi ni bangunan berpecah. Sehingga kan orang nak selamat setuju bangunan mati ke. Bangunan tak utuh pun, tapi bangunan bergerak tu takutan. Jadi dia tak sedar, dia terkejut. Mati terkejut, bukan mati bangunan utuh. Selepas daripada itu, katanya masjid penuh orang. Penuh masjid lepas daripada berlaku peristiwa itu. Tetapi malangnya hanya berlaku 2-3 bulan saja. Lepas daripada itu, masjid jadi macam asal balik, kosong balik. Yang ketiga, itu dengan dalil. Yang ketiga dipanggil yakin musyahadah. Yakin musyahadah ni yakin tengok depan mata sendiri dengan penyaksian. Yakin penyaksian. Yakin apa ni? Yakinnya dilalah ini yakin dengan dalil. Contohnya ada unta yang lalu kawasan ini, tahu macam mana, ada tapak kaki dia. Itu dipanggil yakin dilalah. Yakin memang ada unta yang lalu. Tapi bila yang satu lagi yakin musyahadah. Ada kita kadang-kadang selagi mana Allah Ta'ala tertunjuk tak yakin lagi. Tunjuk dah, baru yakin. Baru yakin kepada Allah. Allah Ta'ala uji kita, orang yang bekerja sebagai lalulah kena buang kerja, ataupun perniagaan kita jatuh, bankrupt kita. Orang kata sabarlah, yakinlah, Allah Ta'ala nak lebih baik pada tu. Lebih baik. Macam mana kita fahami bankrupt ni? Tak ada nampak jalan dah, kata tak apa, yakin tidak ada musibah kecuali Allah Ta'ala akan beri yang lebih baik kalau kamu sabar. Maka dia pun tengok, beritahu, ikut khabar tak yakin lagi. Itu beritahu, okey, nak ambil dilalah pula, baik, saya nak beritahu pada kamu ada seorang macam kamu juga, dia ini bankrupt juga. Tetapi akhir sekali dia berusaha suruh ni maju balik. Mari kita jumpa dia. Jumpa dia, tengok orang ni, percaya? Tanya tu betul orang dia. Dalil sudah ada. Orang yang macam kamu berjaya, kurang yakin lagi. Tetapi sampai tu mereka, bila dia berjaya betul-betul baru yakin. Ya sungguhlah apa yang kamu kata dahulu. Apa yang kamu kata bahawa rezeki ni duduk tangan Tuhan. Rezeki duduk tangan Tuhan, dah takut dah. Sebab apa? Sebab sudah nampak depan mata, dia dah berjaya dah, baru yakin. Orang yang macam ini orang yang paling lemah. Lemah dia keyakinan kepada Allah. Maka orang yang kuat di sisi Allah adalah dia betul-betul yakin, betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala. Maknanya yakin tu yakin macam mana? Dia yakin sehingga kan dia nak buat, dia boleh menumpukan perkara yang besar, sama ada belajar ilmu ataupun ibadat kepada Allah. Maka ramai manusia yang tidak yakin menyebabkan dia ini tidak boleh menumpukan kepada ilmu dan tidak boleh menumpukan kepada ibadat. Saya jumpa seorang tu, orang tu memang kaya lah. Dia ini maknanya sudah ada syarikat sendiri Abrahat yang sudah besar. Saya kata kepada dia, boleh tinggal lah. Saya cakap gurau-gurau saja. Orang Terengganu kata cakap ayu-ayu. Tinggal-tinggal lah. Masa-masa pagi-pagi pergi ngaji. Ngaji tak apalah, kita dah tokek dah. Tinggal pergi kuliah-kuliah maghrib. Dia kata bukan siapa tinggal. Kalau tinggal ke ni orang dah percaya. Saya anak-anak saya dah percaya, ustaz. Kalau tinggal ke dia, Allah jatuh mula lah.
Jatuh semula dia tu, perniagaan mulai maju jadi jatuh semula. Ini kurang yakin. Maka dia boleh tak nak tumbuh ibadat? Tak boleh tumbuh ibadat. Ibadat tak nak tumbuh, ilmu tak nak tumbuh. Maka dikatakan orang yang ahlilah ini dia boleh tumbuh kepada perkara yang besar. Sebenarnya perkara besar itu apa? Perkara besar ni ibadatlah. Sebab disebut di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali nak suruh kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Jadi nak suruh melakukan amal ibadat kepada Allah, mesti kita kena ada yakin. Kalau tak yakin, Allah susah kita. Nak melakukan amal ibadat pun payah. Jadi hari ini ramai manusia yang meninggalkan amal ibadat adalah disebabkan lemah keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Maka jadilah kamu orang yang yakin. Orang yakin ini kita serah kepada Allah. Itu orang kuat. Orang yang yakin itu maknanya dia serah kepada Allah. Dan satu lagi orang yang mulia takut pada Allah. Maka dikatakan di sini, maka adalah ia berserah diri atas Allah Ta'ala. Dia serah diri atas Allah. Ibadat ditumpu. Dia tumpu amal ibadat. Rezeki dicari dan tidak cari. Tetapi pemberian itu diserahkan kepada Allah. Banyak mana Allah Ta'ala nak beri, itu pemberian serah. Dan barang siapa yang menyukakan bahawa adalah ia terlebih kaya daripada manusia, maka kalau kamu nak jadi orang yang betul-betul kaya di kalangan manusia, siapa tidak mau jadi kaya? Semua naklah ke, walaupun dia zuhud. Dia zuhud sebab dia tak kaya. Kenapa pakai kereta buruk? Zuhud. Lelaki sebab tak mampu. Itu bukan zuhud lagi namanya. Kalau dia itu memang begitu, tetapi di dalam hati itu ada keinginan dia, maka itu bukan lagi zuhud. Maka kalau kamu ingin jadi orang yang benar-benar kaya di kalangan manusia, maka jadikanlah dengan barang yang pada tangan Allah Ta'ala itu, lebih percaya dengan barang yang ada di tangannya. Maknanya kamu lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena yakin dengan apa yang ada pada Allah. Kalau kita yakin dengan apa yang ada pada Allah, Allah Ta'ala tunjuk tak? Sebab itu kata Syakik, ada seorang dia kata, hendaklah kamu ini buat 3 perkara. Yang pertama, a'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah. Yang pertama, sembah Allah, maka Allah Ta'ala akan kuatkan kamu, tetapkan iman kamu. Yang kedua, kamu hendaklah memerangi musuh Allah. Nascaya Allah Ta'ala tolong kamu. Siapa musuh Allah? Syaitan. Kamu peranglah musuh Allah, maka Allah Ta'ala tolong kamu. Dan kamu yang ketiga, kamu yakin dengan janji Allah. Yakin betul-betul dengan janji Allah, maka Allah Ta'ala beri apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tidak minta, nanti akan datang juga kepada kamu. Maka begitulah kena yakin dengan apa yang Allah Ta'ala janji, dan yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Apa yang ada di tangan Allah Ta'ala, dengan mendekatkan diri pada Allah, nanti Allah Ta'ala buka pintu rezeki sebanyak-banyaknya. Pintu rezeki terbuka dengan sebab dekat kita dengan Allah. Semakin kuat kita yakin dengan Allah, semakin itu, semakin Allah Ta'ala buka. Ada seorang orang yang soleh. Dia kata apa? Dia kata, aku yakin kepada Allah. Kalau aku memberi, Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan aku. Bahkan disebut di dalam hadis, ma yanqus malu min sadaqah, tidak akan kurang daripada apa yang kamu sedekah. Sehingga kan setiap kali harta datang kepada dia akan habiskan serta-merta. Dia akan habiskan serta-merta. Orang tanya pada dia, dah itu kamu tak tinggal? Aku yakin dengan Allah. Ini janji Allah. Aku yakin. Setiap kali dia habis, esok siapa. Akhir kali dia tak tahan nak bagi. Dadang. Sehingga kan nak bagi hari ni dadang. Kena capai esok pula. Banyak sangat. Akhir dia kata pada Allah, ya Allah, jangan banyak-banyak kan. Dadang dia nak bagi orang. Tidak beritahu. Orang kalau terlalu yakin dengan Allah, Allah Ta'ala beri lebih daripada kita minta. Kami tak ada wiyah. Orang bagi kepada dia, dia tidak ada makanan.
makanan nak ada untuk dia saja. Lalulah datang orang fakir miskin, minta makanan pada dia, dan makanan yang ada di rumahnya untuk dia saja, untuk dia dan ahli keluarga dia. Ahli keluarga maknanya untuk dia dengan pembantu dia, cukuplah dengan satu rumah tu. Lalu datang, bila datang dia bagi habis. Siapa tidak ada, siapa dia sendiri pun lapar. Lalulah pembantu rumah ni dia pun bagi, andai kata dia bagi 4 keping roti lah. Lalu lepas bagi dia serah pada Allah. Jadi pembantu dia pun tidak ada makanan, pun tidak ada makanan. Dia kata macam mana ni kita tidak ada makanan? Tak apa, Allah Ta'ala ada. Lalulah setelah berapa lama orang pun panggil dia, panggil pembantu rumah dia tu supaya memberi makanan kepada Rabi'atul Adawiyah. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni baru beri ke orang makanan 4 keping roti. Orang pun atas ke dia, dan dia dapat 2 kali ganda. 2 kali ganda mendapat 8 keping. Dia punya pembantu dia kata tak boleh letak belaka, dia giri habis orang. Lalu dia atas dengan keping, dia simpan 2. Dia simpan 2. Lalu pun atas depan mata dia. Bila atas depan mata dia, dia pun kata pada tuan dia, kepada khadam dia, kalau macam ini dia bagi pada aku, hantar balik. Kata Rabi'atul Adawiyah. Lalulah khadam dia ikutlah, hantar balik. Hantar balik sampai pada dia. Lalu terkejut, kata kenapa Rabi'atul Adawiyah menolak? Biasa dia ambil. Ambil. Lepas tu dia pun cerita, dia kata aku bagi pada dia tak cukup 2 keping, aku simpan 2 keping. Kata tuan dia bagi belaka lah, jangan buat macam tu. Dia pun bagi belaka, bagi belaka, jadi 8 keping balik atau dia, baru dia terima. Jadi khadam dia tanya, kenapa masa 6 tak 6 keping roti tak ambil, masa 8 keping roti baru ambil? Dia kata aku yakin dengan Allah, bila aku wipak, Allah Ta'ala bagi aku 8. Kalau aku wipak, Allah winam itu bukan. Dia ada lah benda tu. Yakin pada Allah, yakin sungguh. Dia orang yang bertawakal kepada Allah. Ada seorang ahli ibadat, ini cerita lain pula. Ada orang seorang ahli ibadat, dia beribadat kepada Allah. Setiap kali dia beribadat, ada seorang kaya. Orang kaya ni tak ada benda lain, tanggung dia. Tanggung dia. Sehingga kalau orang kaya tadi tak benar dia bekerja, kerja dia tu menyampaikan ilmu, beribadat dan sebagainya. Jadi dia tanggung kisah orang kaya dengan orang ahli ibadat. Satu hari orang ahli ibadat ni dia berdoa pada Allah, dia berasa tak sedap. Dia bertanya, ya Allah, aku ni setiap kali ibadat ada semua seorang hamba Allah yang beri makan pada aku. Aku bimbang betul, aku tidak bergantung padamu, aku bergantung kepada hamba tadi, kepada makhluk. Jadi dia mengadu pada Allah. Bila dia mengadu pada Allah, esokan dia mengambil keputusan, mulai hari ini aku sudah tidak mau lagi dengan makhluk, aku nak bergantung dengan Allah Ta'ala saja. Lalulah orang kaya pun berilah makanan pada dia. Dia kata buat balik semula, aku sudah tidak mau lagi pada makanan kamu, sudah tidak mau lagi. Maka orang kaya tadi pun buat balik lah. Bila buat balik, lepas pada tu tak beri-beri lah. Maka ahli ibadat tu lapor sungguh ni, tak ada makanan lah apa. Sehingga lah bermimpi dia bermimpi dalam keadaan dia lapar, beberapa hari tak makan. Dalam keadaan dia lapar, dia bermimpi. Dalam mimpi tu dia jumpa dengan seorang, wallahu a'lam, adakah Nabi, wallahu a'lam, hanya diceritakan datang seorang lelaki. Dia kata, kenapa kamu tidak mahu mengambil pemberian orang yang ikhlas beri pada kamu? Kenapa? Katanya, kerana aku sudah tidak mahu lagi bergantung dengan makhluk, aku nak bergantung dengan Allah. Tidakkah dia yang menghantar itu daripada Allah? Kalau tidak kerana Allah, orang itu tidak hantar. Tidak hantar, maka hendaklah kamu ambil. Ambil, kerana itu datang daripada Allah. Dia pun terkejut itu. Dia mikir macam mana nak minta balik. Nak minta balik macam mana?
Tengok fikir, datang orang kaya bagi balik makanan dia. Lalu pun dia pun cerita. Dia cerita, aku bermimpi orang A, maknanya aku disuruh ambil. Kata orang kaya, aku pun bermimpi. Ketika aku bermimpi, datang seorang beritahu pada aku, kenapa kamu tidak membantu hamba-Ku beribadat, sedangkan kamu ada harta? Kamu ada harta. Kata orang kaya tadi, aku ingin beri tapi dia tidak mahu. Dan aku mengambil keputusan tak mau beri lah. Maknanya maka orang tu kata, tidak boleh kamu mengambil keputusan tidak mau beri, kerana rezeki itu bukan untuk kamu seorang. Kamu nak membantu ahli ibadat. Lalulah yang ahli ibadat dimarahi kerana tidak mengambil harta orang kaya. Orang kaya dimarahi kerana tak beri pada ahli ibadat. Jadi pagi besok, orang kaya tadi pun terus ambil makanan beri ke dia. Orang ahli ibadat berfikir, bila aku nak minta macam mana, kapal lalu. Kapal lalu lah. Dia nak beritahu. Maka dikatakan bahawa kena yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Hanya disuruh kita, walaupun kita yakin ada di tangan Allah, maka kena kita berusaha. Sehingga kan disebut, wa khudhi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaihi rutaban janiyah. Ada kan kisah Siti Maryam. Siti Maryam ni ahli ibadat, kuat ibadat. Katanya siapa pecah kaki, siapa pecah kaki, kita pecah tangan. Kenapa? Tumbuk sambal belacan. Pecah kau tangan, kau pecah kaki, buat ibadat sungguh dia. Lalu Allah Ta'ala kata, aku nak beri rezeki pada kamu dengan sebab ibadat kamu. Bila saja nak beri rezeki dengan ibadat, Allah Ta'ala kata, wa khudhi ilaiki bijiz'in nakhlah, maka naklah kamu goncangkan pohon kurma tadi. Ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaihi rutaban janiyah, maka akan gugurlah buah-buah tadi. Boleh Allah Ta'ala nak menggugurkan dia? Boleh, betul tak? Allah Ta'ala kata, aku nak beri rezeki, lalu gugur. Tak payah pergi jolok-jolok, tak payah digocak-gocak, tak payah kait-kait. Boleh. Tapi Allah Ta'ala suruh usaha. Ambil syarat, gocak sikit, jatuh lalu. Sebenarnya usaha kita tidak memberi bekas. Walau bijak setara mana kita, walau hebat setara mana strategi perniagaan kita, tidak memberi bekas. Sebenarnya ia datang daripada Allah. Dan kena dipahami, satu-satu rezeki yang datang kepada kamu itu adalah hasil daripada ibadat kamu. Hanya rezeki itu ada dua. Satu, memang Allah Ta'ala beri nikmat rezeki kerana Allah Ta'ala redha. Ada juga Allah Ta'ala beri rezeki kerana Allah Ta'ala redha dengan kamu. Kadang-kadang orang yang kuat beribadat, yang kuat ibadat, Allah terbuka rezeki dia, itu dengan sebab Allah Ta'ala redha. Ada juga orang yang maksiat tapi terbuka rezeki dia. Semakin kuat maksiat, semakin banyak rezeki, itu Allah Ta'ala tidak redha. Maka dapatkan rezeki melalui jalan keredaan Allah Ta'ala. Dia melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka yakin apa yang ada tangan Allah, yakin. Serah kepada Allah Ta'ala. Kita fikir rezeki, Masya Allah, siapa nak cicit kita fikir, aku mati gaya-gaya anak aku macam mana pula, tak ada rumah. Anak pula ada rumah, cicit pula aku, cucu aku macam mana pula. Cicit pula, cucu aku pula macam mana. Ini nak buat rumah sofa ni, perumahan ni, apa nak beri cucu lagi, nak beri cicit lagi. Asal bimbang. Rezeki serah pada dia. Siapa nama Umar bin Abdul Aziz, dia mati masa menjadi khalifah, tidak ada harta pun dia tinggal untuk anak-anak dia. Orang pun kata, kamu ni khalifah, takkan tak nak tinggal harta sikit? Ambillah projek balok saya di mana. Beri ke cucu kamu, yang anak kamu. Dia kata, kalau aku tinggalkan harta, aku tidak tinggalkan ilmu, nanti dengan harta tadi mereka akan binasa. Lebih baik aku tinggalkan ilmu, aku tidak tinggalkan harta. Maka dialah yang mencari harta dengan ilmu yang dia ada. Tengok, orang dapur. Kadang hari ni berlaku, maunya seorang mari jumpa Ustaz, nak ajar Ustaz ni keluar sekejap. Keluar, saya pun ikut dia. Jalan-jalan, saya nak rakam satu. Saya nak tanya Ustaz, saya nak rakam. Kata berapa bulan nak rakam, nak tanya bab apa, bab politik ke, bab apa. Nak buat rakam.
Saya dalam rasa berat-berat, saya kata, tak apa, kakak lah. Kakak mana di patah tubuh. Lalu duduk. Lepas daripada makan-makan dengan dia, duduk tepi patah. Dua orang. Okey, Ustaz, nak kakak mana? Tak jawab. Jawab. Nak tanya Pak Artis Saka. Saya ingat benda apa nak tanya. Nak tanya Pak Artis Saka, macam mana Pak jadi balahnya. Dia pun tanya lah salah-salahnya. Saya pun beritahu lah. Oh kakak, ni nak tunjuk ke adik-beradik. Menjadi adik-beradik, Masya Allah. Lepas tu dikatakan, kalau ditinggalkan anak, ditinggalkan harta, tidak diberi ilmu, maka harta akan binasa pada anak-anak. Tapi kalau ditinggalkan ilmu, tidak ditinggalkan harta, maka dia mencari harta. Dengan ilmu yang dia ada, maka dia akan selamat. Kalau ditinggalkan dua-dua, ilmu dan harta itu lebih baik. Tapi takut bila dia tak mampu, walidnya kalau ditinggalkan harta boleh membawa kepada binasa. Yakinlah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, maka dalam kita bekerja, berusaha, dia serah pada Allah. Siapa yang betul-betul yakin serah kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berilah dengan limpahan rahmat yang banyak, berkat yang banyak. Daripada Sulaiman Al-Khawas rahimahullah Ta'ala, bahawasanya berkata ia, jikalau bahawasanya seseorang tawakal atas Allah Ta'ala dengan benar niatnya, kalau dia betul-betul bertawakal, benar niatnya kepada Allah, betul niatnya kepada Allah Ta'ala, nascaya berkehendak kepadanya segala raja-raja dan yang lainnya, maka raja-raja berkehendak pada dia. Bukan dia berkehendak pada raja, raja-raja berkehendak kepada dia. Dikit pun dia tu, kalau dia benar-benar tawakal, benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Ada kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saya dah cerita dah, apa saya cerita kali lagi ya. Ada yang tidak dengar lagi. Kita biar dia acak-acak pun tak apa. Ada seorang wanita zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi wanita zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal ini, dia seorang yang fakir. Maknanya dia seorang yang sangat tidak ada harta, dan dia ada anak, dan suaminya sudah meninggal. Lalu kerja dia meminta benang. Adalah minta benang awak macam mana, lepas tu ambil upah. Dan hidup dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, manakala ada makanan. Maka begitulah tugas dia bekerja. Dan dia seorang yang fakir. Jadi suatu hari pelita di rumahnya terpadam sebab minyak pelita habis. Sedangkan dia perlu pinta benang malam itu. Lalulah dia pun tidak boleh lah nak meminta benang. Maka dia pun pergi keluar daripada rumah dia. Keluar, dia jumpa satu perkemahan. Orang berkemah, satu kumpulan perdagangan daripada luar berkemah, dan di dalam kemah tu dipasangnya pelita. Maka dia duduk di luar kemah, dia tumpang cahaya pelita kemah tadi, lalu dia pinta benang. Bila dia pinta benang, maka esokan itu dia pun ataulah kepada tuannya, lalu tuan dia beri upah. Bila tuan dia bagi upah, bila dapat hasil, dia pergi jumpa dengan Imam Ahmad. Lalu dia berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, saya ini fakirah, saya ini orang fakir. Saya orang fakir. Jadi satu hari dah kerja saya meminta benang. Satu hari tidak ada api pelita itu padam, minyak sudah habis, tidak ada duit untuk nak beli minyak. Lalulah saya pun keluar daripada rumah, saya jumpa orang duduk dalam kemah. Dalam kemah tu ada pasang pelita, lampu. Maka saya tumpang cahaya lampu dia. Bila saya tumpang cahaya lampu, saya buat kerja saya. Lalulah saya pun hantar balik kepada tuan dia. Tuan dia beri upah. Maka saya nak tanya satu je, hasil upah ni boleh makan ke tak boleh makan? Dia pakai, dia tidak ada harta, boleh makan ke tidak boleh makan?
Lalulah Imam Ahmad kata, kamu ini wanita yang baik, kamu ini seorang yang sabar cukup pada Allah. Imam Ahmad puji dia. Kata dia, aku tidak mahu mendengar itu. Aku nak tahu aku boleh makan ke tidak boleh makan hasilnya. Lalu Imam Ahmad kata, ada pun masalah kamu ini hendaklah aku tawakuf dulu, jawab besok. Kalau kita baca kisah imam-imam, banyak dia tak jawab. Imam Ahmad, Imam Malik dikenali dengan Imam la adriyah, imam tidak tahu. Kerana banyak salah-salah dia jawab tak tahu. Aku tak tahu. Kita orang tahu jawab tahu. Ni kita bukan dema. Maknanya. Jadi dikenali dengan Imam la adriyah, imam tidak tahu. Ada anak murid dia tanya dia tak tahu. Dia kata la adri, aku tak tahu. Dia pergi jawab apa? Dia kata, kamu ni imam, siapa tak tahu jawab? Aku nak beritahu ke orang, imam tak boleh jawab. Kata Imam Malik, tolong beritahu kepada orang kampung kamu, satu kampung kata Imam Malik tak boleh jawab. Senang, kamu gitu. Tak boleh jawab. Lalu dalam keadaan baca tu, Imam Ahmad tangguh. Bila Imam Ahmad tangguh, esokkan wanita tadi pun mari, tanya jawapan dia. Dan wanita itu kelaparan satu hari. Sebab apa? Sebab tak makan. Sebab tak makan. Lalu Imam Ahmad, dia jumpa Imam Ahmad, dia tanya soalan yang sama. Imam Ahmad pun menjawab dalam keadaan hati yang berat. Lalu Imam Ahmad mengatakan bahawa mengikut pandangan mazhab aku, mazhab aku, kamu tidak boleh memakannya kecuali kamu meminta izin dengan tuan dia. Boleh makan. Halus sebenarnya. Imam Syafi'i kita, Imam Syafi'i, orang tu ada hutang dia. Bila orang tu ada hutang dia, dia tidak berteduh di bawah teduhan dekat rumah orang tu ada pokok. Dia tidak berteduh. Masih nak bagi minta hutang dulu, dia nak pergi ambil hutang. Orang tu minta, mari ambil, nak bayar ni, itu ada dah. Lalulah dia tunggu orang tu. Dia duduk tengah panas, pokok ada reduk. Dia kata, wahai imam, kata tuan hal hutang, kenapa kamu tak duduk bawah teduhan? Dia kata, aku tak boleh duduk bawah teduhan pokok kamu, sebab kamu ada hutang dengan aku. Nanti kalau aku duduk, aku telah mengambil manfaat dengan apa yang kamu ada. Bahkan mengambil manfaat daripada apa yang kamu ada ini, sedangkan kamu berhutang dengan aku, itu dipanggil riba. Begitu sekali. Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i duduk dekat mana? Sampai orang tu bayar dia. Bayar tu apa? Sebab tidak ada apa-apa. Kerana mengambil manfaat yang lebih pada orang tadi. Itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad kata dalam mazhab dia, kata orang itu tidak boleh makan. Tidak boleh makan. Maknanya sehinggalah minta izin, minta pada dia. Maka orang tu berdagang dah, tak tahu ke mana dah. Lalu cerita ini diketahui oleh khalifah. Raja tahu. Bila raja tahu, lalu raja beri piti pada dia. Dia pun dapat piti. Dan piti tu dia tak makan lah. Dia dapat duit. Bila dia dapat duit, lalu dia jumpa Imam Ahmad. Dia kata, sekarang ini khalifah bagi pula dia duit dia. Kata Imam Ahmad, sebab kamu ini orang fakir, orang yang fakir. Jadi khalifah tu khalifah yang belajar dengan Imam Ahmad. Lalu katanya kalau macam itu kamu boleh mengambilnya. Kata wanita tadi, aku nak tanya satu. Kalau kamu Imam Ahmad dapat duit daripada khalifah, kamu ambil tak? Kata Imam Ahmad, bagi aku tidak ambilnya. Aku tidak mengambilnya. Kerana khalifah ini memegang harta rakyat. Aku cukup bimbang, takut dia tengah ambil harta rakyat. Aku tidak berani mengambilnya. Kata wanita tadi, kalau mu tak ambil, aku pun tak ambil juga. Maknanya siapa-siapa tak ambil. Kata Imam Ahmad, kamu boleh mengambilnya sebab kamu ini fakir lah. Ambil. Maka ambillah sebahagian. Maka kerana Imam Ahmad kata macam tu, lalulah dia mengambil untuk sedikit saja. Kemudian lebih dia bagi balik. Dia tu fakir miskin, dia beri kepada fakir miskin yang lain. Dia bagi pula ramai. Jadi orang-orang dahulu
jaga-jaga betul. Maknanya. Maka kalau orang betul-betul lah dia ini niat ikhlas kepada Allah, maka raja-raja dan lain pada dia berkehendak kepada dia. Dan betapa ia berkehendak kepada orang lain, macam mana dia berkehendak kepada orang lain, dia berhajat kepada orang lain. Sedangkan serta ia serta Tuhan Ghaniyul Hamid, sedangkan dia bersama dengan Allah yang Ghaniyun. Ghaniyun ni bermakna yang maha kaya. Allah Ta'ala lah yang maha kaya. Al-Hamid, dan Allah Ta'ala lagi maha terpuji. Maka dia bersama dengan Allah. Sebab tu orang yang sudah rasa bersama dengan Allah, dia tidak rasa gusar, tidak rasa takut. Sebab dia bersama dengan Allah. Dan Allah Ta'ala tu maha kaya. Dan apabila Allah Ta'ala tu kasih kepada seorang hamba-Nya, takkanlah Allah Ta'ala nak membiarkan dia, sebab Allah Ta'ala itu maha baik. Hanya kita ini tidak yakin dengan Allah. Bila kita kurang yakin dengan Allah, kadang-kadang kita sanggup tinggal Allah. Tinggal Allah Ta'ala kerana untuk mencari sebahagian daripada yang kita inginkan. Tadi dikatakan bahawa kita kena yakin dengan Allah Ta'ala, berpeganglah dengan Allah. Dan daripada Ibrahim rahimahullah Ta'ala, baginya, hai gulam, hai budak, kepada mana? Kepada mana ni? Aina, ke mana kamu nak pergi? Katanya, maka kata budak tadi, gulam tu budak, kepada Mekah. Yang ni nak pergi ke Mekah. Nak pergi ke Mekah. Maka kataku, dengan tiada bekal dan kenderaan, kamu tak ada apa-apa bekalan, tidak ada kenderaan. Katanya, maka katanya, hai orang yang dhaif yakin. Dia kata, hai orang yang lemah keyakinan, yang kuasa atas memeliharakan 7 petala langit dan juga bumi. Hai orang yang lemah yakin kepada Allah, yang Allah Ta'ala itu berkuasa menguasai langit dan bumi. Kuasa ia menyampaikan daku kepada Mekah dengan tiada bekal dan tiada kenderaan. Sedangkan Allah Ta'ala itu mampu menyampaikan dia sampaikan dia ke Mekah dengan tidak ada bekalan, tidak ada apa-apa boleh sampai ke Mekah. Dia kena yakin betul-betul. Cuba dia yakin betul-betul, dia letak dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, bulan 5 lagi Mekah. Mana yakin betul-betul. Usaha sikit, ambil biji jalan, tak dah jalan. Usaha sikit. Doa tiada hari, ya Allah Tuhanku, sampaikanlah aku ke Mekah, sampailah aku ke Mekah. Apa? Dengan izin Allah Ta'ala sampai. Kalau betul-betul yakin. Kalau tak sampai pergi Kuala Mekah, apa dah? Mana we apa ni? We lepas hajat. Lepas hajat. Lepas hajat. Jadi nak beritahu, maka dikatakan, wahai orang yang lemah keyakinan kepada Allah, katanya, dia bawa budak nak pergi ke Mekah. Budak tu jalan, lalu jumpa Ibrahim ini. Ibrahim tanya pada dia, hei budak, mau nak pergi ke mana? Kata budak tadi, aku nak pergi ke Mekah. Kamu nak pergi ke Mekah dalam keadaan tidak ada bekalan, tidak ada kenderaan. Budak tu kata selalu pada, hei orang yang lemah yakin pada Allah. Kan Allah Ta'ala ada kan, yang menguasai 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah Ta'ala berkuasa menyampaikan sesuatu, tidak ada bekalan pun boleh sampai, tidak ada kenderaan pun boleh sampai. Kata budak tadi pada dia. Maka tak kala masuk aku ke Mekah, lalu dia tinggal budak tu ke bandar mula. Dia pun tinggal. Dia tak kata gitu, saya kata gitu. Dia pun tinggal. Dia pun tinggal. Bila dia tinggal, sampai dia ke Mekah. Sampailah dia. Siapa sampai? Ibrahim tadi sampai ke Mekah. Dia pun masuk ke Mekah. Tiba-tiba ia berkata di dalam tawaf, hai nafsu, lagi hidup selama-lama. Hai nafsu. Nafsu ni hidup sama. Bila mati nafsu? Bila kita mati. Nafsu. Hai nafsu, lagi hidup selama-lama. Jangan kamu kasih akan ahadan. Apa pula tu ahadan? Bahasa Arab tu. Jangan kamu kasih akan seseorang. Ahadan tu seseorang.
Jangan kamu kasih akan seseorang melainkan Jalilus Samad, melainkan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha samad. Samad ni tempat pergantungan. Jangan tu kasih pada orang. Maknanya jangan ikut orang, tapi ikut Allah Ta'ala. Ikut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tempat pergantungan. Hai diri, mati dia Kemada. Hai diri, mati kemada. Berapa pula kemada? Kemada ni yakni duka cita. Maka tak kala melihat ia akan daku. Maka katanya, hai Syekh, engkau jauhkan atas demikian doa. Lalu jumpa budak tadi. Budak tadi jumpa Ibrahim tadi, tengok jumpa budak tadi dekat Mekah. Budak tu kata, kamu ni masih lagi lemah, yakin pada Allah ni. Bila tengok budak tu sapa juga kamu. Dia sapa ke Mekah, dia berkata, nafsu yang tidak mati-mati ni, jangan tu kamu duk pegang ataupun kamu kasih kepada seseorang, tapi kamu kasihlah kepada Allah. Peganglah kepada Allah Ta'ala. Wahai diri yang mati dalam keadaan duka cita. Maka bila dia bersyair ketika itu, tiba-tiba dia melihat budak tadi. Lalu budak tadi kata, hai Syekh, wahai orang tua, jauhkan atas demikian doa, jauhkanlah kamu daripada lemah yakinmu kepada Allah. Maka kita ini kena ada tawakal. Tawakal mereka orang awam, dia bekerja. Mereka tawakal orang awam, dia ada bekalan. Ada bekalan baru dia bertawakal. Mana mereka orang awam. Ada mereka orang yang pertengahan ataupun orang yang tinggi, tawakal dia tidak bekerja. Dia serah kepada Allah. Ada orang dia tawakal, dia menyentuh hati dulu. Ada orang dia nawar majlis kahwin, maka dia nawar majlis kahwin ataupun nawar majlis maulud, lalu dia kira bajet dia ada 5,000 baru boleh buat. Ada 5,000 tak buat. Ini tawakal orang doa. Ada tawakal orang pertengahan. Orang tawakal pertengahan, dia nawar majlis maulud 5,000, PT ada 2,000, dia kata buat. Target apa? Target 5,000. Dan dia lagi 3,000. Serah pada Allah. Allah Ta'ala batulah kita buat maulud Nabi ni kan. Maknanya, maka PT ada 2,000 je, dia tu buat. Ini tawakal orang pertengahan. Tawakal orang yang paling tinggi, buat maulud. Ada video? Ada video skapel pun. Sikit pun tak ada duit, tapi kita buat. Serah pada Allah. Buat surat jemputan sampai masuk orang tua, lembu kita malas sebimbang. Maknanya itu tawakal orang yang paling tinggi. Maka tawakal itu melihat kepada orang yang hampir dia dengan Allah. Lalu pernah orang tanya kepada Habib Omar satu ketika, boleh tak orang itu bertawakal betul-betul? Bertawakal betul-betul, dia tinggal kerja, tinggal apa, banyakkan berzikir kepada Allah, beribadat pada Allah. Maka dia kena tengok kedudukan diri dia. Kalau dia tidak mampu macam tu, jangan. Dia memang tidak mampu, lalulah dia ini berhenti kerja, serah rezeki pada Allah Ta'ala, buat amal ibadat semata-mata. Kau doa. Bila kau doa, lalu menyesal. Sebab apa? Sebab habis harta. Jadi kita tengok, kalau kita tidak taat, maka janganlah macam itu. Hanya kita mesti walau bagaimana, mesti kena ada pergantungan dengan Allah. Kata Abu Muti'un bagi Hatim Asam. Asam ni maknanya buta. Bukan buta, pekok. Radhiyallahu anhu, telah sampai kepada aku bahawasanya engkau memutuskan beberapa pedang ke padang. Bukan pedang ke padang. Pedang ke padang.
pedang, beberapa pedang dengan tawakal daripada ketiadaan bekal. Bekal ni padang. Padang. Maka kata Hatim Asam, bekal aku 4 perkara. Maka katanya, apa ia? Katanya, aku lihat akan dunia dan akhirat bagi Allah Azza wa Jalla. Katanya bekal dia ada 4 je. Yakni yang pertama, dia melihat dunia dan akhirat itu milik Allah. Tu, maknanya hati dia ingat milik Allah. Yang kedua, aku lihat akan segala makhluk adalah hamba-Nya, hamba Allah. Dan juga ayalnya maknanya asalnya keluarganya ataupun ahli, ataupun hamba juga, hamba kepada Allah. Dan aku lihat kepada rezeki dan sebab sekaliannya pada tangan Allah. Dan fikir-fikir rezeki dia duduk di tangan Allah. Dan aku lihat kepada qada dan qada Allah, dan lulus pada segala bumi Allah Ta'ala. Jadi aku lihat akan qada Allah Ta'ala, lulus pada segala bumi Allah. Padanya segala-galanya ada pada bumi Allah Ta'ala. Ini bukti awal kau tu. Ya Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.